Ain tu buah tanda alif panjang kat atas, buah tanda alif maddah. Alif maddah tu tanda alif panjang kat atas. Allah Ta'ala gitu, bukan Ta'ala. Ini bunyi Allah Ta'ala pula. Allah Ta'ala tu eja salah, betul kan? Eja betulnya ta ain alif lam ya, tak ada titik. Dia buang alif mana pergi tak tahu, tanda tambah sendiri. Dan zat Allah Ta'ala itu berbentuk. Bila dia kata Allah Ta'ala duduk atas arash, ya, Allah Ta'ala itu berbentuk, Allah Ta'ala itu berhad, maka dengan sendirinya pendapat Wahabi itu tertolak, menyalahi agama. Baik. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah beriktikad zat Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak pula berhajat kepada tempat. Tulis molek. Kita ahli sunnah wal jamaah beriktikad Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak pula berhajat kepada tempat, dan tidak memenuhi ruang lapang. Maka ini i'tiqad kita wa ahli sunnah wal jamaah. Zat Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak perlu kepada tempat, tidak memenuhi ruang lapang. Jadi dalam pahaman orang Wahabi, dalam tauhid uluhiyah, dia kata apa tadi? Dalam tauhidul uluhiyah pula Wahabi berpendapat ataupun Wahabi berkata zat Allah Ta'ala itu bertempat di arash, zat Allah Ta'ala itu berhad, zat Allah Ta'ala itu berbentuk. Ini pendapat orang-orang Wahabi yang sesat. Walaupun kata mereka itu siapa? Wahabi. Tangan yang tidak menyerupai makhluk, yakni Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak menyerupai makhluk, tu kata orang Wahabi. Mata yang tidak menyerupai makhluk, dia kata Allah ada mata, tapi mata Allah tak menyerupai makhluk. Bentuk yang tidak menyerupai makhluk, yakni dia kata Allah itu berbentuk, tetapi bentuk Allah tu tak menyerupai makhluk, dan sebagainya. Pahaman sebegini, dia pahaman tu tak betul tu. Ha alif min nun, fahaman. Fahaman sebegini tetap salah. Fahaman seperti ini, ha alif mim nun, salah aja tu. Menolakkan pengertian dalam firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'un, laisa kamithlihi syai'un. Apa maksudnya? Allah tidak menyerupai sesuatu. Baik. Habis. Ini kesalahan i'tiqad orang-orang Wahabi. Kalaulah dia kata Allah Ta'ala itu bertempat di arash tanpa bersandarkan kepada tempat yang disebutkan itu, Allah duduk atas arash tapi duduknya tak serupa makhluk, maka itu i'tiqad orang Wahabi. Kalau orang Mujassamah, dia kata Allah berduduk di atas arash, Wahabi dia tambah sikit, Allah duduk di atas arash tapi duduknya tak serupa makhluk.
Maka sebab dia kata duduknya tak serupa makhluk, maka kata ulama ahli sunnah i'tiqadnya mubtadi'. I'tiqadnya itu adalah sesat, berdosa besar, tapi tak jadi kufur. Kalau dia kata Allah Ta'ala itu duduk di atas arasy, tak bersandarkan kepada duduknya itu tak serupa dengan makhluk, maka jadi kufur, wal'iyyazubillah. Kalau dia kata Allah Ta'ala itu ada tangan, maka tangannya tak serupa dengan makhluk, maka tu tak jadi kufur. Maka tu jadi mubtadi', pembid'ah, yang sesat, yang berdosa besar. Tapi kalau dia kata tak, Allah ada tangan, tak disandarkan kepada tangan Allah, tak serupa dengan makhluk, itu jadi mujassamah, maka itu jadi kufur, wal'iyyazubillah. Begitulah seterusnya. Jadi Wahabi ni, walaupun dia kata Allah Ta'ala itu ada tangan, tapi dia sandar kepada namun tangannya tak serupa makhluk. Allah ada mata, tapi matanya tak serupa dengan makhluk. Maka ulama ahli sunnah kata, oleh kerana dia sandarkan kepada tak serupa dengan makhluk tu, tak jadi kafir dia, tapi jadi berdosa besar, jadi zanbun kabir, jadi mubtadi', jadi pembid'ah. Mubtadi' maknanya pembid'ah. I'tiqad yang bid'ah orang Wahabi ni. Baik, habis. Ada yang berkata istilah tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma'i was sifati. Ada alif. Tauhidu, lepas tu dia tulis lam alif hamzah, ada alif tu. Tauhid al asma, ada alif tambah. Sebelum lam tu ada alif. Jadi bacanya tauhidul asma'i was sifati. Adalah dari fahaman Wahabi. Jadi siapa yang kata tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat, itu adalah dari fahaman Wahabi, maka kata ahli sunnah wal jamaah, maka ahli sunnah wal jamaah menjawab, yang membezakan ahli sunnah dan Wahabi dalam istilah tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhidul asma'i was sifat adalah ta'arifnya, yakni pengertiannya, kepahamannya. Penakrifan Wahabi itu yang salah, kepahaman Wahabi itu yang salah. Istilahnya tetap ada dalam ilmu tauhid, yakni dalam ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah memang ada istilah uluhiyah, rububiyah, asma dan as-sifat. Oleh itu mengatakan istilah tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma'i wa sifat itu dari ajaran Wahabi adalah salah faham. Bukan salah, salah faham. Tak salah, tapi salah faham. Istilah itu sebenarnya dari salafiyah. Dari salafiyah. Apa dia salafiyah? Ulama-ulama yang terdahulu. Ulama-ulama zaman salafus soleh, ulama-ulama mutaqaddimin, orang-orang tabi'ut tabi'in, itu kita salafiyah. Salafiyah ni ada beberapa istilah, iaitu dinamakan juga ulama salafiyah, dinamakan juga ulama mutaqaddimin, dinamakan juga ulama salafus soleh, dinamakan juga tabi'ut tabi'in.
iaitu ulama-ulama yang hidup dari zaman Nabi sampai ke tahun 500 Hijrah. Kata setengah pendapat yang dhaif sampai tahun 300 Hijrah. Itu namanya zaman ulama salafiyah, zaman salafus salih. Lawannya ulama mutaakhirin. Lawannya ulama mutaakhirin, iaitu ulama selepas tahun 500 Hijrah. Ulama mutaakhirin ni ulama selepas 500 Hijrah. Dinamakan juga ulama khalafiyah. Tarif ulama khalafiyah. Khalam alif fa ya ta marbuta, khalafiyah. Ataupun dalam bahasa Melayu dinamakan ulama yang kemudian. Ulama yang kemudian. Kalau ulama salafiyah ni ulama yang terdahulu. Baik. Istilah salafiyah dan khalafiyah ini zaman Nabi tak ada. Istilah salafiyah dan khalafiyah ini, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin ni tak ada zaman Nabi. Timbul tu pada kurun 300 Hijrah. Ya, dipopularkan istilah itu oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kata setengah pendapat, istilah itu dipopularkan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, iaitu imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Bila lahir Imam Abu Hasan Syari? 260 Hijrah. Wafat tahun 324 Hijrah. Siapa nama dia? Ali bin Ismail bin Ishaq Abu Musa Al-Ash'ari, digelarkan Abul Hasan Al-Ash'ari. Baik. Jadi golongan salafiyah itu golongan yang sebelum tahun 500 Hijrah. Kemudian tahun 700 Hijrah ada pula satu orang ni menggelarkan dirinya pun orang salafiyah. Namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni pada sekitar tahun 700 Hijrah, dia kononnya ingin membangunkan semula mazhab salafiyah. Tapi ada sedikit kecelaruan dalam bidang tauhidnya. Dia berkata Allah Ta'ala turun dari langit ke Allah Ta'ala turun dari arash ke langit dunia pada sepertiga malam, seperti saya turun dari mimbar ini ke bawah. Maka orang pun baling dia dengan batu. Ini cerita ni amat popular, boleh lihat di dalam Rihlah Ibnu Battutah. Dan dipopularkan pula kataan itu oleh ulama-ulama yang lain. Jadi orang kata itu adalah tuhmahan. Kalau tuhmahan, takkan ulama-ulama dulu yang sampai peringkat wali-wali Allah, ya, mereka berani menulis perkataan itu dalam kitab-kitab mereka. Takkan wali Allah nak buat kerja tuhmah. Baik. Maka Ibnu Taimiyah ini akhirnya tidak diterima oleh manusia yang beragama Islam pada zaman itu. Bila dia wafat,
setelah lebih kurang 500 tahun, bangun balik satu orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wahhabi, membangunkan balik ajaran Ibn Taymiyah sampai hari ini. Itulah yang ada ajaran tu sampai hari ini. Maka ulama ahli sunnah mengkategorikan istilah salafiyah ni ada 3. Yang pertama, salafiyah ulama-ulama mutaqaddimin. Maka ini golongan yang benar, lagi muktamad. Yang kedua, salafiyah Ibnu Taymiyah. Ini golongan ataupun ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan satu golongan lagi, salafiyah Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wahhabi. Tapi di Malaysia ni ada satu orang menggelarkan dia salafiyah. Dia orang yang amat menentang ilmu tasawuf dan ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah. Buku-buku karangannya banyak diguna pakai oleh JAKIM. JAKIM tolong keluarkan bukunya dan diedar ke merata-rata masjid dan surau secara percuma. Sampai sekarang masih ada buku-bukunya di setengah-setengah masjid dan surau. JAKIM yang edarkan. Maknanya dicetak percuma dan disebarkan di Malaysia. Siapa dia? Namanya Profesor Dr. Abdul Fattah Harun. Dia menggelarkan dirinya salafiyah. Amat menentang tasawuf. Yang ni lagi teruk. Ini lagi teruk pada Wahabi. Maknanya Malaysia melahirkan satu orang yang lebih teruk daripada Wahabi. Jadi berhati-hati dalam membaca buku karangan Profesor Dr. Abdul Fattah Harun, Salafiyah Malaysia Sendirian Berhad. Bukunya banyak di masjid, di surau, diberi secara percuma oleh JAKIM satu ketika dulu. Saya pun ada buku dia. Ya, tajuk dia I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila saya baca, itu i'tiqad ahli punah ranah. Ya, mengkritik dan mengkondem kitab-kitab Syekh Daud Al-Fatani dan kitab-kitab ahli sunnah yang lain. Jadi berhati-hati dalam membaca kitab ini. Kita bukan sengaja nak memburukkan nama dia, tapi kita nak buat sempadan. Jangan sampai terikut-ikut dengan orang ini. Ya, jangan sampai terikut-ikut dengan orang yang menolak ajaran ahli sunnah wal jamaah. Mereka membahasakan, mereka menggelarkan diri mereka orang yang ikut Nabi dan Quran. Tapi sebenarnya mereka telah menolak Quran dan hadis. Mereka tak tolak, tapi cara mereka itu. Jadi kita kena berhati-hati orang yang sebegini. Baik. Kita pun tak tahu kenapa JAKIM. Dalam JAKIM tu macam mana pengurusan dia dan pahaman dia mengenai i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Sebab i'tiqad dia tu bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Dituduhnya ulama-ulama dulu ni bodoh dan kolot. Ini tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan Profesor Dr. Abdul Fattah Harun. Baik, sekian dimaklumkan. Ada siapa ada penyimpan buku dia, bakar. Takut anak cucu pergi baca, terikut pula ajaran dia. Jadi golongan salaf ni ada 4. Salaf mutaqaddimin itu yang benar. Salaf Ibnu Taymiyah, salaf Wahabi, salaf Salafiyah Profesor Dr. Abdul Fattah Harun. 3 ni semuanya salah, bukan salaf.
Baik. Jadi nak jawab tadi, sebenarnya rububiyah, uluhiyah, tauhid asma, tauhid rububiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma, tauhid sifat, itu bukanlah semata-mata dari ajaran Wahabi. Memang ada di dalam ajaran Islam. Cuma orang Wahabi salah faham dengan istilah itu. Mereka reka pengertian tauhid rububiyah itu ikut teori akal dia yang tak betul tu. Dan dia mereka reka tauhid uluhiyah, asma dan sifat mengikut teori akal dia yang gelong itu. Maka antara kesalahan mereka ialah mereka berkata tauhid itu ada tiga pada bicara dan 3 pada hakikat. Maka itulah salah. Jadi tauhid bagi Tuhan tu ada 3. Tuhan Trinitis. Sedikit kepahaman orang Kristian ada dalam kepahaman pahaman Muhammad bin Abdul Wahab ini. Maka ini yang salahnya, yang boleh membawa kepada syirik. Beriktikad tauhid itu 3 boleh membawa kepada syirik. Nama pun tauhid, kenapa ada 3 pula? Tauhid maknanya satu. Satu itu 3. Mana boleh? Satu-satu ke? Jadi jangan kita faham macam faham orang Wahabi. Tauhid itu 3. Satu itu 3. Macam mana satu jadi 3? Satu-satu lah. Pahaman dia itulah yang salah. Dia membahagi-bahagikan tauhid itu, yang membawa kepada pahaman Allah itu berjuzuk-juzuk. Maka itu yang jadi salah. Jadi dalam Ahlussunnah wal Jamaah berkata ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma, ada tauhid sifat. Maka dikatakan begitu pada bicara ilmu, kerana tidak boleh menyebut sekaligus. Maka disebutlah tauhid itu 4. Contohnya tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid asma, tauhid sifat. Atas jalan penerangan ilmu bagi memudahkan faham, kerana tidak boleh menyebutnya sekaligus. Bukanlah tauhid itu berpecah kepada 4. Maka dikatakan 3 bahagian itu 3 bahagian pada bicara ilmu, bukan pada hakikat. Tauhid itu hakikatnya 1 jua. Pada bicara kita pecah 3 bagi menghampirkan faham, kerana tidak boleh menyebutnya sekaligus. Maka dikatakanlah tauhid uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah dan rububiyah serupa ke tidak? Uluhiyah dan rububiyah itu serupa. Uluhiyah itulah rububiyah, rububiyah itulah uluhiyah. Uluhiyah ketuhanan, rububiyah pentadbiran. Siapakah Tuhan? Tuhan ialah yang maha mentadbir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Siapakah yang mentadbir sekalian alam? Iaitulah Tuhan. Lillahi, daripada ilahun, uluhiyah. Maka itulah uluhiyah, itulah rububiyah. Kenapa nak kata beza? Maka salahnya mereka itu ialah kerana berkata tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah itu berbeza. Tak boleh kata beza. Salah. Baik, firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Artinya bermula segala puji itu milik Tuhan, pentadbir sekalian alam. Eja milik itu tak betul. Mim lam ya kaf milik. Bukan dengan qaf, ya. Bukan dengan qaf. Ataupun mim ya lam ya kaf. Bukan dengan qaf. Kemudian lagi firman Allah Ta'ala, anallahu la ilaha illa ana. Tengok tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi itu rububiyah, pentadbir. Kemudian firmannya lagi, anallahu la ilaha illa ana. Surah Taha ayat 14. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha, ilaha itu menyatakan uluhiyah. Rabbil alamin, Rabbi itu menyatakan rububiyah. Ada masuk dah rimau? Aku dah kencing. Ilaha menyatakan uluhiyah. Adakah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu berbeza? Baik, dalam Quran pun ada sebut ilahun dan rabbun, uluhiyah dan rububiyah. Maka kita nak kata itu dari Wahabi salah. Sebenarnya Wahabi yang ciplak daripada Ahli Sunnah. Kemudian mereka yang menyalah fahamkan, mereka yang menyalah artikan pengertian kedua istilah itu. Baik, dia tanya, adakah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu berbeza? Dalam kepahaman kaum Wahabi, mereka mengatakan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu berbeza. Mengatakan ianya berbeza, itu ianya tu alif ya alifnya. Saya ni baca in pula tu. Tu bukan in tu, alif ya alifnya. Mengatakan ianya berbeza, bukan berbizi. Bizi makna sibuk. Cakap orang putih pula dah. Bukan berbizi tu, berbeza. Buang alif tu, buah alif bukan ya terak titik. Oh, dia buah ya terak titik bunyi beza. Macam proton beza. Baik, mengatakan ianya berbeza membawa kepada mujassamah. Bu titik berbaris, mujassamatun, iaitu i'tiqad orang-orang yang berkata Allah itu berjasad, bertubuh, berbentuk. Itu kata mujassamah. Jika terdapat di dalam kitab Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah yang membahagikan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, itu adalah majazi akli juga. Majazi akli juga, iaitu pinjaman akal. Bicara akal bagi memudahkan faham. Contohnya kita apa yang bicara ni? Contoh boleh buka dalam kitab Perisai bagi sekalian mukallaf, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Muttalib Al-Mindili Al-Palembani, orang Palembang. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib ini dia pengarang kitab Penawar Bagi Hati yang kita baca. Dan banyak kitab-kitab yang dia karang, antaranya Perisai bagi sekalian mukallaf. Dia ada tulis tauhid itu terbahagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan dia menerangkan takrif yang sebenar
makna-makna tiga itu yang berbeza dari pahaman orang-orang Wahabi yang sesat. Kenapa dia tulis buku tu? Sebelum dia tu tak ada orang karang lagu tu. Kerana masa dia duduk di Mekah dulu, Wahabi merintah Mekah. Kitab-kitab tauhid semua tak boleh. Kitab-kitab tauhid ahli sunnah semua tak dibenarkan diajar di dalam Mekah, Masjidil Haram dan sebagainya. Kalau didapati terdapat kitab itu, dirampas dan dibakar. Maka Syekh Abdul Qadir ini mengarang kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Dia karang menurut sedikit rentak Wahabi, tapi dia huraikan yang sebenarnya menurut ahli sunnah wal jamaah. Maka saya tulis kitab ini nak menerangkan balik tentang perkataan ada orang yang bila kata tauhid 3 dah mesti sesat. Tauhid 3 mesti sesat. Trinity dan sebagainya. Jadi kita nak jawab, sebenarnya bukanlah Wahabi yang mencipta itu. Wahabi ambil yang ahli sunnah, kemudian dia cipta sendiri, dia kata ni hak sebenar. Sebenarnya dia telah mengubah suai pengertiannya yang sebenar kepada pahaman yang dia faham yang salah lagi sesat. Dan lagi dalam kitab Durun Nafis karangan Syekh Ahmad An-Nafis, seorang ulama sufi, dia membicarakan ilmu tauhid hakikat. Dia kata tauhid ada 4. Apa dia? Tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat dan tauhiduz zat. Maka dia bicara hal keadaan orang yang sampai kepada darjah wahdatul af'al, orang yang sampai ke darjah wahdatul asma, wahdatul sifat dan wahdatul zat. Maka adakah Allah Ta'ala itu ada 4 bahagi? Bukan. Darjah orang yang mentauhidkan Allah itu ada 4 darjah. Allah tetap dengan keesaannya. Baik. Jadi nak baca kitab kita banyak lagi kitab-kitab yang lain yang menerangkan tentang adanya istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat, dalam kitab-kitab ahli sunnah. Jadi bukanlah istilah itu yang salah, cumanya salah kalau salah faham. Baik, habis. Hanyalah untuk menghampirkan faham sahaja. Maknanya dikatakan tauhid itu ada 3, tauhid itu ada 4. Hanyalah untuk menghampirkan faham, bukan pada hakikat tauhid itu 4. Ini dihurai pada tahap ilmu yakin, iaitu pada tahap pengajian. Kerana tak boleh nak menyebutnya sekaligus, maka disebutlah 4. Pada tahap ainul yakin dan hakul yakin, ianya tiada perbezaan. Uluhiyah itu nakirah dengan makna ma'rifah. Nakiratun bimakna ma'rifatin. Dan rububiyah itu ma'rifah dengan makna nakirah. Ma'rifatun bimakna nakiratin. Hakikatnya tiada perbezaan. Maka salahnya Wahabi itu kerana beriktikad ianya berbeza. Ianya itulah alif ya alifnya. Salah lagi aja. Kitab ni sebenarnya masa tulis tu dakwah tak ada. Itu jadi alif dia hilang. Barangkali. Baik, habis. Siapa nak tanya boleh tanya. Sebab ada orang kata tauhid 3 mesti sesat. Ajaran tauhid 3 mesti sesat.
Tengok dulu dia ajar guna apa faham pun. Kalau dia ikut faham ahli sunnah, tidaklah sesat. Kalau dia faham cara Wahabi, itu sesat lah. Baik, habis. Masuk muka surat sebelah. Lain-lain i'tiqad yang salah. Baiklah, saya rasa boleh faham dah kot Wahabi ni. Kalau orang tanya kat mana sesat, Wahabi ni banyak. Jadi bab fiqh, bab solat, bab kunut, bab apa, yang tu kita tak nak bersyara lah. Bab sunat-sunat, dia kata bid'ah baca Yasin malam Jumaat tak dapat pahala, bahkan masuk neraka. Sedap dia cakap. Tak boleh buat kenduri arwah, bid'ah, Nabi tak pernah buat. Ya, bid'ah tak boleh buat. Buat juga masuk neraka. Nyanyi rock tak apa pula. Tu tak masuk neraka pula. Baca burdah, baca berzanji, buat maulid, semuanya bid'ah, sesat, masuk neraka. Kullu hadasin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Disebut hadis Nabi. Tiap-tiap yang baru itu kullu hadasin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap yang baru itu bid'ah, tiap-tiap yang bid'ah itu dalalah, sesat, dan tiap-tiap sesat itu dalam neraka. Maka dia senang mengkafirkan orang. Ya, sesat bagi dia kafir. Kita kata sesat itu umum. Sesat itu kadang-kadang berdosa. Sesat itu kadang-kadang kafir. Tak semestinya sesat itu kafir. Sesat itu umum. Jadi apakah asbabul hadis tadi itu? Asbabul hadis itu apa hikmah datang hadis itu? Kata ulama hadis, hadis itu bukan cerita bab ibadah. Buka dalam Asbah wan Nazair bagi Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, dia terangkan hadis itu bukan bicara bab ibadah. Hadis itu bicara bab akidah. Jangan kamu mengada-ngadakan bab akidah. Maka bid'ah itu di dalam yang Nabi kata sesat tu, bid'ah yang sesat tu dalam bab akidah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menghuraikan bid'ah itu ada dua. Satu bid'ah hasanah, satu bid'ah sayyi'at. Bid'atul hasanah wa bid'atul sayyi'ah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang salah, yang berdosa. Baca Yasin malam Jumaat, Imam Syafi'i, baca Yasin malam Jumaat ni adalah bid'ah hasanah. Kenapa nak kata jahat pula? Kan Nabi ada hadis, Nabi kata bacalah Yasin pagi dan petang. Kita terlarang nak bacalah pagi petang. Maka ulama memudahkan kurang-kurang yang bacalah malam Jumaat. Sebab apa? Ambil sempena Sayyidul Ayyam, ketua hari dalam seminggu. Buat tahlil arwah, dia kata bid'ah, sesat. Siapa makan haram. Masya-Allah. Hebat sungguh Pak Wahabi. Buka dalam kitab Qurratul Ain. Buka dalam kitab Qurratul Ain. Kata mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Bukan, mufti mazhab Maliki di Mekah. Dia kata telah berlaku pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, apabila berlaku kematian, mereka mewangikan rumah dengan dupa. Tahu dupa? Dupa ni asap lah, asap apa, kayu cendana tu, garu semua tu. Orang panggil apa? Bukhara.
Kita pun ada lupa hilang mana dah tak tahu, lama dah tak pasang. Tu ada pakai. Bila mereka pasang tu? Mereka pasang tak kala menyambut tetamu yang akan datang untuk membacakan, untuk dibuat jamuan selama 7 malam. Jadi pada zaman sahabat dulu, sahabat-sahabat ni mengerjakan amalan buat kenduri 7 hari. Buat kenduri 7 hari. Ada kematiannya, dia buat kenduri 7 hari dan diniatkan pahala kenduri itu kepada si mayat. Maka di rumah yang dibuat itu, sebelum datang tetamu, diasapkan dengan dupa, dengan bau-bauan asap tadi. Itu sunnah sahabat Nabi. Kalau kata Nabi tak buat, tapi ada khabar yang sahih sahabat buat, boleh ke ikut? Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina ba'di. Hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin selepas daripada aku. Kalau kamu tengok ada dalam amalan sahabat, ya silakanlah, maksudnya tu. Maka orang ahli sunnah sampai hari ni duk buat kenduri arwah 3 malam, 7 malam. Adalah ambilannya. Buka kitab Qurratul Ain. Ini fatwa Imam Malik. Fatwa Imam Malik. Siapa Imam Malik? Salah seorang imam dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ke kitab dia Ustaz? Ada. Kat rumah saya ada. Nak pinjam main RM10. Nak balik rumah RM1,000. Tak deposit. Takut hampa ambil, tak hantar balik. Kitab saya banyak orang pinjam-pinjam dulu ni, habis hilang itu. Bukan hilang, dia pinjam, tak bagi mengata, bagi buat kata. Saya taklah marah, dapatlah pahala ke saya. Cuma dia hilang kitab, nak cari balik bukan senang tu. Nak beli kitab pula mahal-mahal ke ni, kita murah-murah ke. Kitab mahal-mahal sekarang, tengok harga takut lah. Tengoklah kitab besar ni pergi cetak berapa duit kan ni. Lepas jual RM55. Ui, mahal. Mahal pada kipas angin. Kipas angin bagus 120. Kitab ni 50. Kalau kipas angin dia sejuk, kitab ni baca panas. Panas hati. Dia tak sampai bab murtad lagi ni. Sampai bab murtad tu lah ramai orang marah. Baik. Jadi yang kata bid'ah itu bid'ah dalam akidah, bukan dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanati wa bid'ah sayyi'ati. Bid'atul hasanati wa bid'atul sayyi'ati. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jahat. Bid'ah yang berpahala, bid'ah yang berdosa. Jadi hadis tadi tu nak asalnya ialah nak bicara bab akidah, bukan ibadah. Tolong khabar kat Wahabi. Dia duk baca hadis tu, duk tulis kat orang. Jadi asbabul hadis tu adalah nak cerita tentang akidah, bukan ibadah. Kalau ibadah, tu Imam Syafi'i bahagikan dua. Boleh faham tu? Baik habis. Lain-lain i'tiqad yang salah. Dia tajuk dia Syiah. Syiah ni panjang cerita. Kita sambung lah. Tak habis. Syiah ni panjang cerita dia. Jadi kita tangguh dulu, insya-Allah sambung minggu yang akan datang. Syiah sampai kat Malaysia apa ada? Ramai. Dalam dunia sekarang ni ada 3 golongan Islam. Golongan Islamiah, Islam yang ramai. Golongan Islam yang pertama yang paling ramai ahli sunnah wal jamaah. Itu namanya Islam, golongan Islam. Kemudian Syiah dan Wahabiyah. Dua-dua ni dinamakan Islamiyah. Apa dia Islamiyah? Rupa-rupa Islam. Rupa-rupa Islam.
tapi bukan Islam yang sebenar. Baik, habis. Akhir zaman nanti dua kumpulan ni, Syiah dan Wahabi, mereka akan berpihak kepada kafirin. Di akhir zaman disebutkan oleh ulama, Wahabi ini akan berpihak kepada Yahudi dan Nasara, kepada Barat. Syiah ni pula dia akan berpihak kepada komunis. Dia akan berpihak dengan China. Ini di akhir zaman. Ya. Sebelum meletusnya Armageddon, ataupun dalam kitab Arab dia sebut Armageddon, ya. Orang putih sebut Armageddon, dan kitab Arab dia sebut Armageddon, ya. Dua puak Islamiah ini akan berpihak kepada kafir, menentang satu yang sebenar, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ya kita tak ada hidup kot zaman dulu. Kalau hidup, alhamdulillah, boleh cari peluang syahid. Kalau hidup, alhamdulillah. Sebab apa? Ada harapan kita mencari peluang mati syahid. Hari-hari kita doa Allah Ta'ala supaya kita mati syahid. Pasal kita ni malas beramal. Malas bangun malam, bangun kecing boleh. Nak sembahyang malam malas. Dah tengah hari tidur sunat qalailah, malam qalaina pula lagi. Tidur siang. Hikmahnya supaya berjaga malam. Kata ulama tasawuf, barang siapa tidur sunat qalailah tapi malam pun tetap tidur, maka umpama orang yang bersahur tidak berpuasa. Kita macam tu, tengah hari tidur, malam tidur. Dia, saya seorang. Tua-tua ni tak larat dah. Jadi macam mana nak jadi ahli lillah boleh. Jadi kalau tidak dengan rahmat Allah, ya, ketemukan kita dengan peluang mati syahid, apalah nasib kita ni, ya? Mudah-mudahan Allah kesian kat kita, bagi peluang kita mati syahid. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa limashayikhina wa lil muslimina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik ya Fattah ya Razzaq. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.